Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Asif bin Rashid, student UniKL MFI. Hari ini saya dan kumpulan saya ingin membentangkan tentang ahli falsafah dalam Islam. Ilmu falsafah telah wujud dan berkembang di Barat. Falsafah pada masa kini dikenali sebagai falsafah klasik ataupun antiquity. Ilmu falsafah mula diperkenalkan kepada masyarakat Islam kira-kira selepas penubuhan Universiti Al-Hikmah Bait Al-Hikmah. Seterusnya ialah kepentingan ilmu falsafah. Poin yang pertama, falsafah telah memainkan peranan yang sangat penting dalam proses penyerapan tamadun dan juga dalam pembentukan tamadun ilmu dan sains dalam Islam. Poin seterusnya, penguasaan pelbagai ilmu dari luar, jenis dan pengelasan ilmu, metodologi ilmu serta hubungannya dengan bidang-bidang lain dalam Islam. Yang terakhir adalah menguasai dan memajukan ilmu-ilmu asing dalam kerangka dan perspektif syariat Islam. Kita masuk kepada ahli falsafah yang ingin dibincangkan. Ahli falsafah yang pertama ialah Al-Kindi. Ini sedikit latar belakang berkenaan Al-Kindi. Sejak kecil lagi, Al-Kindi telah menghafal Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, mendalami ilmu bahasa Arab seperti Nahwu. Beliau juga telah mendalami ilmu fiqh dan usul fiqh. Selepas mendalami pelbagai ilmu syariah dan ilmu kalam, kecenderungan beliau berubah kepada mempelajari falsafah. Beliau telah mempelajari falsafah-falsafah yang datang daripada tamadun-tamadun Yunani kuno seperti falsafah Aristotle. Sekian daripada saya akan memberi kepada saudara Arif, iaitu ahli kumpulan saya, untuk meneruskan presentation saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif bin Rashid. Saya data Al-Kindi. Nama Al-Kindi atau nama sebenarnya Abdul Yusuf Yaakob bin Ishaq bin Sobah bin Imran bin Muhammad Al-Kindi. Tarikh lahir beliau adalah tahun 185 Hijrah bersamaan 801 Masihi pada era Khalifah Bani Abbasiyah. Tempat lahir beliau Kufah merupakan sebuah bandar di Iraq. Dia terletak 10 km di timur Laut Najaf dan 170 km di selatan Baghdad. Beliau berketurunan Al-Kindi, merupakan keturunan suku kaum Kinda yang telah berpindah dari Yemen. Nama bapa Al-Kindi Ishaq bin Sobah. Kepribadian Al-Kindi. Beliau mula mempelajari falsafah selepas berpindah ke kota Baghdad. Pada ketika itu merupakan satu kota yang dipenuhi dengan kekayaan khazanah. Khazanah ilmu hasil daripada galakan Khalifah Abbasiyah kepada para cendekiawan untuk mengorek dan menggali kembali mutiara ilmu yang terdapat pada tamadun-tamadun kuno. Yang kedua, Al-Kindi lebih cenderung falsafahnya dengan syariah Islam. Konsep ketuhanan di sisi Al-Kindi pula bersandarkan pada hujah agama. Menurut beliau, alam ini lahir daripada tiada kepada ada, dan Allah yang mengadakan setiap sesuatu daripada tiada. Di sini kita dapat simpulkan bahawa konsep ketuhanan Al-Kindi lebih cenderung sandarannya kepada agama. Ketokohan Al-Kindi. Al-Kindi merupakan seorang pakar dari berbagai bidang pemikiran yang berbeza. Beliau merupakan pakar dalam bidang muzik, falsafah, astronomi, perubatan, geografi dan matematik. Selama hayat beliau, untuk kira-kira seabad selepas itu, beliau dianggap sebagai ahli falsafah Muslim yang paling besar, dan akhirnya hanya diatasi oleh nama-nama hebat seperti sebagai Abu Anas Al-Farabi dan Ibn Sina. Beliau adalah dianggap sebagai ahli falsafah Arab, keturunan paling agung, walaupun sesungguhnya beliau sering dirujuk adalah sebagai ahli falsafah Arab. Sumbangan Al-Kindi. Seorang sejarawan dari Itali, Girolamo Bernardo 1501 hingga 1575 telah memartabatkan Al-Kindi sebagai seorang pemikir yang tergolong pada usia yang muda, kerana beliau telah menulis lebih dari 260 buah buku berangkumi bidang geometrik, iaitu sebanyak 32 buah buku,
perubatan dan sejarah masing-masing sebanyak 22 buah buku. Hal yang berkaitan logik berjumlah 9 buah buku dan bidang fizik iaitu 12 buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanafi bin Iskandar dan hari ini saya akan membentang tentang Ibnu Sina. Latar belakang Ibnu Sina. Beliau berketurunan Iran dan ayahnya berasal dari Irak. Abdullah Natali adalah antara guru beliau dalam bidang ilmu perubatan ketika beliau 17 tahun. Sewaktu beliau berumur 20 tahun, selepas kematian ayahnya, beliau telah mengembara ke Juran dan bertemu dengan Abu Rayhan sebelum berhijrah ke Hamadan. Di Hamadan, beliau mengarang kitab Al-Kanun fi Tib untuk menghormati Raja Hamdan iaitu Syam al-Daulah. Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, digelaran Ibnu Sina ataupun bapa perubatan Islam, lahir sekitar 980 Masehi ataupun 370 Hijrah, Asfana berdekatan dengan Bukhara. Wafat pada 1037 Masehi ataupun 370 Hijrah. Bidang beliau adalah perubatan, astronomi, etika, logik, matematik, metafizik, falsafah, fizik, sains dan teologi. Karya beliau adalah Kitab Al-Shifa, Al-Najat, Al-Kanun fi Al-Tib. Salah seorang pengaruh beliau adalah Ibn Rushd dan diilhami oleh Aristotle. Karya-karya Ibn Sina. Antara karya beliau adalah Al-Kanun fi Tib, telah membincangkan mengenai penyakit saraf. Fi Al-Tib iaitu undang-undang perubatan, merupakan karya yang abadi. Buku ini terdiri dari 5 jilid yang membahaskan tentang 760 jenis ubat. Dan yang lain adalah Nafat, iaitu buku ringkasan buku Syifa. Dan yang lain adalah Saidiyah yang berkaitan dengan ilmu kedoktoran dan mengandungi 5 jilid. Oke, terima kasih kepada Saudara Hanafi. Saya Oliver Menceslos akan meneruskan pembentangan pada hari ini dan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai sambungan Ibnu Sina. Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali sehingga pada masa kini. Ilmu perubatan tersebut dikenali sebagai psychosomatics ataupun turut dikenali sebagai psychosomatic medicine. Beliau juga antara tokoh yang mencipta ilmu pengetahuan mengenai diagnosis melalui denyutan jantung atau dikenali sebagai pulse diagnosis. Dari perubatan beliau terdiri daripada 4 unsur yaitu dinamakan empedu hitam, black bile, darah, humor, lendir, belegam, dan empedu kuning, yellow bile. Menurut beliau, keempat unsur ini harus ada dan seimbang supaya manusia seperti kita tidak berisiko untuk mendapat penyakit. Menurut Ibnu Sina juga, beliau membuat pernyataan bahwa darah mengalir secara terus-menerus. Tapi namun demikian, menurut bangsa Cina pula, mereka menyifatkan bahwa darah halus dan nadi adalah berbeza. Teori-teori anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau juga adalah menggambarkan analogi manusia terhadap negara dan mikrokosmos, ataupun turut dikenali sebagai dunia kecil, terhadap alam semesta sebagai mikrokosmos, ataupun turut dikenal sebagai dunia besar, makrokosmos. Mikro dan makrokosmos. Makrokosmos itu dunia besar. Oke, misalnya digambarkan bahwa surga kayangan adalah bulat dan bumi adalah persegi, dan dengan demikian kepala itu bulat dan kaki itu 4 persegi. Dia ada terdapat 4 musim dan 12 bulan dalam setahun. Dengan itu manusia menurut falsafah Ibnu Sina memiliki 4 tangkai dan lengan, anggota badan yang mempunyai 12 tulang sendi.
Oke, menurut falsafah Ibnu Sina pula, pemikiran falsafah dan konsep ketuhanannya telah ditulis oleh Ibnu Sina dalam bab Hima Ilahiyah dalam pasal tentang adanya susunan akal dan nufus langit dan jirim atasan. Pemikiran Ibnu Sina ini telah mencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percobaan untuk membahaskan zat Allah. Al-Ghazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafut al-Falasifah ataupun yang bermaksud sebagai keadaan tidak kerusan, ketidaksinambungan pemikiran sengkarut ahli falsafah untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi. Walaupun pandangan yang dikemukakan sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau telah dianggap sebagai seorang yang bertanggung jawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya Ibnu Sina tidak saja unggul dalam bidang perubatan, tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri, yaitu Abu al-Nas'ar al-Farabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hilmi bin Muhammad. Hari ini saya akan membentangkan tentang biodata Ar-Rusyid. Ibnu Rusyid atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid atau lebih dikenali sebagai Averroes di dunia barat adalah ahli falsafah, perubatan, matematik, teologi, ahli fiqh mazhab Maliki, astronomi, geografi dan sains. Beliau dilahirkan pada 14 April 1126 di Córdoba, Spanyol. Beliau meninggal dunia pada 10 Disember 1198 di Marrakesh, Maghrib. Beliau dikebumikan di Córdoba, Spanyol. Kerja-kerja yang diedit oleh beliau adalah opera Cum Commento Averroes Physica di Cairo Edmundo. Beliau dipengaruhi oleh Ibn Sina, Abu Hamid Al-Ghazali dan Aristoteles. Latar belakang Ibn Rusyid. Yang pertama, Ibn Rusyid hidup di dalam keluarga yang berpengaruh, dipandang tinggi oleh masyarakat dan berilmu pada ketika itu. Yang kedua, Ibn Rusyid merupakan pengikut ajaran fiqh Maliki yang merupakan mazhab fiqh rasmi Andalus pada ketika itu. Yang ketiga, Barat memandang susuk tubuh ini sebagai seorang yang hebat. Mereka menyanjung dan menggelar Ibn Rusyid sebagai Prince of Science. Yang keempat, beliau lebih dikenali sebagai Averroes, diangkat ketika sumbangan beliau dalam menjadi pengulas terhadap falsafah Aristoteles. Akibat daripada ulasannya, beliau berjaya mempengaruhi pendeta Kristian paling konservatif semasa zaman pertengahan, termasuk St. Thomas Aquinas. Bukan itu sahaja, penulisan beliau turut menjadi tulang belakang buat Eropah keluar dari zaman gelap mereka. Karya-karya Ibn Rusyid antaranya ialah astronomi, mempunyai 4 buah buku. Yang kedua, teologi, 5 buah buku. Ketiga, sastra dan puisi, 2 buah buku. Yang keempat, karya dalam bidang falsafah, 28 buku. Yang kelima, karya dalam kalam, 5 buah buku. Yang keenam, karya dalam fiqh dan perundangan, 8 buah buku. Yang ketujuh, karya dalam tata bahasa, 4 buah buku. Yang ke-8, karya dalam perubatan, 20 buah buku. Ni 7 buah buku yang terkenal, antara yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu Tashrih Al-Aqidah, iaitu anatomi organ manusia. Al-Sihah, iaitu kesihatan. Al-Marad, iaitu penyakit. Al-A'lamat, simptom. Al-Adwiyah,
al-adiyat, iaitu ubat dan makanan. Hifz az-siha, kebersihan. Syifa al-amrad, terapi. Satu buah buku yang terkenal yang dikarya oleh Ibn Rashid iaitu Kitab Al-Kulliyat fi Tibb, buku keseluruhan mengenai perubatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iznaim Ali bin Jasli, dan seterusnya saya akan membentangkan tajuk Falsafah Ibn Rushdi. Falsafah Ibn Rushdi dirujuk melalui falsafah Aristotle, dan perkara ini disebabkan beliau telah digelar sebagai the commentator atau turut dikenali sebagai pengulas kepada falsafah Aristotle. Ibn Rushdi berpendapat bahawa agama dan falsafah tidak bertentangan. Kedua-duanya mempunyai persamaan dalam mencari kebenaran. Falsafah memberikan kebenaran melalui akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Akal berupaya dalam mengolah dan memahami alam sebagai dalil untuk makrifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Fas al-Maqal, beliau secara khusus menyangguh hujah Al-Ghazali terhadap 3 perkara pokok yang boleh menyebabkan ahli falsafah itu dihukum kafir. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Yang pertama, dalam bidang agama. Sumbangan terbesar ialah dari aspek agama, kerana agama Islam membawa akidah, iaitu kepercayaan terhadap Allah yang Maha Esa. Menerusi akidah, manusia akan merasa bebasnya hidup tanpa ada sesuatu ditakutinya kecuali Tuhan. Yang kedua, dalam bidang kemasyarakatan. Konsep keadilan dalam bidang kemasyarakatan, Islam memberi mereka nilai baru kepada mereka, hak individu serta penyertaan rakyat yang memberi pendapat, memberi layanan baik terhadap tawanan perang, dan mewujudkan etika peperangan seperti melindungi nyawa bagi kanak-kanak, orang tua dan wanita. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, orang Eropah memperolehi pengetahuan tentang kegiatan perdagangan, perindustrian, teknologi pertanian serta sistem perairan. Teknik tanaman buah-buahan seperti tembikai, aprikot dan limau telah dipelajari daripada orang Islam. Yang keempat, dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, tokoh-tokoh yang terkenal ialah Al-Razi dan Al-Asrar. Al-Razi telah menghasilkan sebuah buku yang berjudul Al-Hawi. Buku ini telah dijadikan bahan rujukan di Eropah dalam bidang kimia. Begitu juga dengan Ibn Sina, berjudul Al-Qanun, menjadi bahan rujukan di Eropah. Yang terakhir, dalam bidang ketenteraan. Dalam bidang ketenteraan, taktik peperangan yang digunakan oleh tentera Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW banyak mempengaruhi taktik dan strategi peperangan pada zaman moden. Kesimpulannya, pertama, tokoh-tokoh Islam seperti Al-Kindi, Ibn Rushdi dan Ibn Sina telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang ada pada masa sekarang. Sebagai contohnya, perkara yang penting yang dikatakan oleh Al-Kindi ialah wahyu adalah sumber pengetahuan yang lebih hebat. Ibn Rushdi turut mengatakan bahawa keserasian antara akal dan wahyu memainkan peranan penting dalam pemikiran undang-undang Islam. Tamadun Islam telah memberikan banyak sumbangan kepada dunia, terutama sekali dari segi aspek agama Islam yang membawa akidah, iaitu kepercayaan terhadap Allah yang Maha Esa.
Mereka juga peka dalam bidang perubatan yang digunakan sehingga pada masa kini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.